Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda. Syukur kita teruskan lagi bual bicara kita menerusi rancangan resolusi di setiap hari Khamis tengah hari ni. Kita nak sama-sama ikuti lagi, dengarkan lagi perkongsian ilmu dari tetamu kita yang hadirnya, datangnya dari Universiti Tun Hussein on Malaysia, UTHM Johor. Dan untuk itu, kita nak sama-sama mengalu-alukan kehadiran tetamu kita yang dah pun berada di talian kita. Masya Allah, tak lain tak bukan. Kita nak bersama-sama ikuti perbincangan ilmu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Haji Mustafa Hayuddin, merupakan pengarah Institut Ahli Sunnah wal Jamaah Universiti Tun Hussein on Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengah hari ini. Betul lah kan, semua ceria-ceria baik-baik saja. Dan nak ucapkan juga untuk Ustaz, salam Ma'al Hijrah Ustaz. Macam mana persiapan Ma'al Hijrah di sana, okey-kah? Alhamdulillah. Itulah satu-satu masa, satu-satu hari yang kita perlu banggakan. Kita orang Islam ada tahun kita sendiri yang mengimbas kembali kepada kita untuk berhijrah, untuk mengubah daripada apa yang kelemahan kita pada tahun yang lalu ke tahun yang berikutnya dengan yang lebih baik lagi dari segi amalan, perilaku dan sebagainya. Betul-betul kan Ustaz, pesan Ustaz sangat penting, sangat kita perlu sematkan lagi bagaimana kita nak mempertingkatkan lagi kan kualiti kehidupan kita, kualiti ibadah kita kan seiring dengan masa yang dilalui itu. Masa ni memang tetap berlaku kan Ustaz, tapi bagaimana persediaan kita. Jadi jomlah kita ambil ruang peluang ini untuk tingkatkan lagi kebaikan kita kan Ustaz. Baik, kita nak bincang tajuk kita untuk tengah hari ni Ustaz. Kita nak bincang berkaitan integrasi ilmu Islam dan sains. Ni memang kalau kita tengok bagaimana terokai ilmu sains, tetapi kadang-kadang kita tengok memang ada kaitan dengan ilmu Islam ini. Jadi jom kita nak tahu apakah bentuk integrasi ilmu antara Islam dan sains. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Terima kasih sahabat saya DJ Syafiq. Mantap soalan tu. Jadi nak jawab ni pun kena tengok juga kiri kanan. InsyaAllah okey tu. Itulah. Jadi sebelum apa-apa hal, apabila kita bicarakan antara Islam dan sains, kita jangan lupa asas kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, dia kata bahawasanya Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata nabiyhi. Yang bermaksud, aku telah tinggalkan buat kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat buat selama-lamanya. Selagi mana kalian berpegang pada keduanya, iaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Jadi maknanya kita nak bicarakan berkaitan dengan sains ni, jangan lupa berpegang teguhlah kepada dua perkara ni tadi, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi apabila kita nak kaitkan Islam dan sains ni, dia bagaimana para pengkaji kita, cendekiawan kita, para ulama kita, mereka yang takhasus dalam bidang ini telah menyatakan bahawa dalam Al-Quran tu tak kurang daripada 750 ayat yang secara khususnya menggambarkan peranan sains dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka juga telah menyentuhkan bahawa ada beberapa part, ada beberapa topik. Yang pertama, bab pertama yang menyentuh kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyuruh manusia untuk menyingkap asal usul sesuatu benda dan penciptaan objek-objek sebagaimana yang diceritakan dalam surah At-Tariq, surah yang ke-86, ayat yang ke-5, surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang kedua,
dalam surah An-Nur ayat yang ke-45, surah Al-Mu'minun ayat yang ke-12 hingga ayat ke-14, surah Al-Anbiya ayat yang ke-30, surah Fussilat ayat yang ke-11, surah Luqman ayat yang ke-10. Ini semua ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyingkap rahsia supaya manusia ni mengkaji, melihat bagaimana sesuatu perkara itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita pergi satu-satu ayat ni, kita bahaskan satu-satu ayat ni baik, tak cukup 2 jam ni barangkali. Jadi jadi saya bagi ayat je, nanti kita tengoklah sini kita tengok ada masa kita kaji, kita tengok dan tafsir Allah Subhanahu tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi dalam yang kedua pula ayat yang menyuruh ayat-ayat Al-Quran yang menyuruh untuk kita meneliti bagaimana alam ini diciptakan. Perkara ini disebut dalam surah Al-Ankabut ayat 19 dan ayat 20. Ini peranannya Al-Quran dan ada kaitannya dengan sains. Dan kemudian ayat-ayat yang menyuruh kita untuk mengkaji bagaimana sesuatu fenomena alam ini berlaku. Perkara yang disebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-21, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yaj'aluhu hutama inna fi zalika lazikra liulil albab. Yang bermaksud apakah engkau tidak memperhatikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan air dari langit, lalu diaturkannya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warna, kemudian menjadilah ia kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur, berderai-derai. Sungguhnya pada yang demikian itu terdapat beberapa pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sihat. Ini contoh Nabi ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar yang menceritakan bagaimana fenomena sesuatu itu berlaku. Begitu juga dalam surah Ar-Rum surah yang ke-30 ayat yang ke-48. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan juga bagaimana sesuatu fenomena itu berlaku. Dan surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat yang ke-164. Itulah hikmah hebatnya Al-Quran ni tadi. Sebab itulah kita disarankan, kita diasuh, kita diminta untuk berpegang kepada dua perkara ini, jadi kitab Allah wa sunnatu Rasulullah. Jadi dan yang ketiga bahawa ada ayat yang menerangkan kita, menekankan kepada kita kelangsungan dan keteraturan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi integrasi ilmu sains merupakan usaha untuk dalam menggabungkan ilmu yang bersumberkan wahyu dan akal dalam kesatuan yang harmoni, dan dia saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi inilah yang kita kena fahamlah apa yang dimaksudkan pentingnya integrasi antara sains dan Islam ini. InsyaAllah, itu dia kan Ustaz, kalau kita lihat dari sudut penerokaan dan penemuan ilmu sains ini, memangnya dia ada kaitan dengan Islam, dan bagaimana saintis-saintis juga melakukan pelbagai kajian bila membukakan Al-Quran. Masya Allah, terbukti di situ kan, Al-Quran membuktikan apa yang dapat ditemui melalui ilmu sains di situ. Masya Allah, besarnya mukjizat Al-Quran ini yang sama-sama kita terus berpegang teguh seperti apa yang Ustaz sebutkan tadi, supaya menjadi sumber kepada kita ni, sumber panduan kepada kita ni sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Masya Allah. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika dan kembali selepas ini kita nak tahu, nak belajar lagi Ustaz, bagaimana integrasi ilmu antara Islam dan sains dapat diperluaskan kepada masyarakat. Kalau kita tengok hari ini, mungkin di kalangan golongan akademik saja ke, ataupun golongan-golongan tertentu saja ke, bagaimana masyarakat kita sendiri boleh melalui dan juga mendapatkan ilmu ini secara rutin harian, kita boleh dibuktikan di situ. Nanti kita akan bincangkan insyaAllah. Okey, kita nak berehat seketika. Ustaz kekal berada di talian kita dan kita akan kembali lagi selepas ini.
Alhamdulillah anda masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Resolusi membawakan pertemuan dengan tetamu kita yang berada di talian ketika ini. Anda boleh sama-sama tonton sekarang di YouTube EQ Media sebab kita boleh sama-sama tengok sendiri kan, bertemu di dalam platform media kita bersama tetamu kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Haji Mustafa Hayuddin Abdul Kalim, merupakan pengarah Institut Ahli Sunnah wal Jamaah Universiti Tun Hussein on Malaysia. Kita bincang hari ini, tajuk kita integrasi ilmu Islam dan sains. Ini penting ni kan, apabila kita lihat dari sudut pembacaan, penemuan kita dalam ilmu sains, pasti kita pun nak melihat juga apa yang diceritakan dalam Al-Quran, langit dan bumi, laut dan semualah. Kita tengok hari ini kan Ustaz, semuanya ada kaitan dengan ilmu-ilmu tersebut. Okey, kita nak tahu lagi Ustaz, bagaimana integrasi ilmu antara Islam dan sains dapat diperluaskan kepada masyarakat. Ini penting ni supaya kita nak tahu, nak berikan kefahaman kepada orang ramai bahawa apa yang kita lalui hari ini ada kaitan sains dan Islam di situ. Bagaimana Ustaz? Silakan. Okay, terima kasih DJ Syafiq. Bagi menjawab soalan daripada DJ Syafiq tadi, sebaiknya kita kembali merenung sejarah kegemilangan Islam dan menerusi sejarah kegemilangan Islam semasa pemerintahan kerajaan Abbasiyah dulu, yang meliputi kemajuan dari segi bidang falsafah, sains, teknologi, seni dan tamadun. Dan dalam kerajaan Abbasiyah juga mengambil kuasa daripada kerajaan Umayyah pada tahun 750 Masihi, dan berlakunya pemindahan ibu kota ke Baghdad pada waktu itu. Dan di sinilah kita lihat mereka membina banyak institusi pengajian seperti Baitul Hikmah dan banyak karya-karya diterjemahkan pada waktu itu. Dan di sinilah bermulanya perkembangan ilmu-ilmu Islam tersebut. Jadi di situ kita lihat inilah integrasi antara ilmu Islam sendiri dengan ilmu sains. Dan kalau kita lihat juga dalam zaman kerajaan Abbasiyah ini, mereka telah melahirkan banyak para falsafah, ahli-ahli falsafah dan ahli sains serta jurutera-jurutera daripada dunia Islam yang banyak menyumbang kepada teknologi. Dan mereka ini melakukan dengan dua cara, iaitu yang pertama dengan mengekalkan tradisi-tradisi Islam serta dengan menambahkan rekaan-rekaan dan pembaharuan-pembaharuan mereka sendiri. Yang kedua, pencapaian-pencapaian yang saintifik dan intelektual yang pada waktu itu berkembang, mekar di zaman keemasan tersebut. Dan di sinilah berlakunya proses integrasi ilmu Islam dan sains. Dan ada yang kata, penyelidik kata, ada yang kata inilah proses Islamisasi dari segi ilmu teknologi dengan pada ilmu Islam. Dan kita lihat di sini juga beberapa contoh tokoh ilmuwan Islam yang terkenal di abad tersebut, di zaman tersebut. Contohnya Al-Khawarizmi, pakar rujuk dalam bidang matematik dan astronomi. Al-Bairuni, kan, dalam bidang astronomi, Muslim, ahli matematik, yang dia juga ahli matematik, ahli etnografi, ahli antropologi, dan beliau juga merupakan ahli sejarah dan juga ahli geografi. Hebat kan diorang, bermula dengan ilmu Al-Quran tu. Macam-macam dia boleh kaji, dia boleh pecahkan. Begitu juga Ibn Sina, pakar perubatan Muslim yang paling terkenal dan berpengaruh di kalangan ahli falsafah dan saintis dunia Islam zaman pertengahan, dan beliau amat terkenal kerana sumbangannya dalam bidang falsafah dan perubatan. Begitu juga beliau juga merupakan pengarang kitab Asy-Syifa, buku penawar sebab ensiklopedia falsafah dan saintifik yang luas, dan Al-Qanun fi At-Tibb, kanun perubatan, undang-undang dari segi perubatan, yang merupakan antara buku yang paling terkenal dalam sejarah perubatan. Kan hebat orang ni. Itulah cendekiawan kita memang hebat. Kita je tak boleh, macam mana kita nak capai sampai ke tahap mereka. Allah. Dan contoh yang terakhir saya bagi Ar-Razi. Beliau merupakan terkenal dengan seorang ahli pakar bidang kimia yang terkenal dan juga ahli falsafah Muslim yang dianggap sebagai doktor yang terhebat dalam dunia Islam. Begitu juga yang ni tadi, yang last, yang kedua ni last, yang memang betul last ni, contoh Ibn Al-Haythami,
merupakan ahli matematik dan astronomi yang banyak memberi sumbangan besar kepada prinsip optik dan penggunaan eksperimen yang lebih saintifik. Proses inilah yang kita katakan proses pengintegrasian yang ada hari ini, yang ada pada waktu itu berkembang sehingga hari ini. Dan apabila proses integrasi Islam dan sains, maka siapa yang dapat banyak manfaat? Tak lain adalah masyarakat, kita yang banyak menerima. Yang dulu kita nampak, kita tak faham perkara ni ada tak diceritakan dalam Islam. Sebenarnya Islam yang telah dahulu mengajar kita, memaklumkan kepada kita. Kita nampak sains dulu, tidak sebenarnya. Islam dulu yang mengajar. Barulah sains itu datang. Dan Islam juga menggalakkan para penyelidikan saintifik yang banyak, yang membawa kepada banyak manfaat kepada manusia. Sebagai contoh, apabila kita dilanda, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan COVID-19 baru ni. Kan sebenarnya dalam kaedah kita ada mencari penawar penyakit. Bagaimana antara hukum dengan sains tu dia mereka bergabung. Memperbaiki kaedah ibadah dan contoh pandemik baru ni, dan menemui fakta baru tentang alam semesta sebagai contoh. Dan Islam juga tidak menggalakkan penelitian saintifik yang berbahaya kepada masyarakat manusia secara keseluruhannya, seperti penghasilan senjata pemusnah yang boleh membunuh makhluk-makhluk ataupun manusia serta semua kehidupan dengan melanggar prinsip ataupun etika yang akhirnya akan menyebabkan kerosakan kepada alam sekitar. Walaupun kita disarankan untuk mengkaji, menyelidik, menemui benda-benda yang baru, kita juga ada had-had batasan yang kita tak boleh sebarkan ataupun buat benda-benda yang melanggar prinsip kita sebagai manusia, menghormati juga kehidupan-kehidupan yang lain. Dan barangkalilah yang kita boleh tengok di sini, apabila pengintegrasian antara ilmu Islam dan sains ini sebenarnya dapat dinafikan bahawa dia banyak memberi manfaat kepada kehidupan masyarakat. Selain daripada meningkatkan kualiti hidup, mempromosikan keadilan sosial, memupuk keharmonian dan kerjasama, dan menimbulkan rasa kagum dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang kita boleh saya simpulkan daripada soalan DJ Syafiq ni, kan? Okey, baik. Boleh kesimpulan? Silakan. Itulah kan, diam je ni kan, macam mendengar. Saya tekun mendengar ni. Allahu Akbar. Boleh jadi pendengar yang setia lah, Bek. Allah. Okey, secara kesimpulannya, Bek, secara keseluruhannya kita dapati bahawa pada hari ini proses pengintegrasian antara ilmu Islam dan sains ini kita harap dia terus subur dengan semua peringkat yang kalau kita lihat di sini telah mengambil peranan, termasuk peranan di institusi pengajian tinggi ada, contoh ISWAJ, kita mengintegrasikan antara para penyelidik kita di bidang sains dan teknologi kepada ilmu Islam. Sebagai contoh di pengajian tinggi, begitu juga di sekolah menengah kita tengok kerajaan juga telah menubuhkan sekolah-sekolah yang ada sekolah sains dan tahfiz. Dan sekolah sains dan sekolah agama pun ada sekolah agama yang boleh akhirnya melahirkan pakar perubatan, menjadi doktor dan sebagainya. Dan begitu juga peranan di sekolah rendah. Maknanya perkara ni di awal lagi telah digabungkan dan diintegrasikan di peringkat rendah. Begitu juga usaha-usaha lain bagi melahirkan cendekiawan Muslim yang kita kata yang harus berkualiti dengan usaha-usaha seperti mengislamisasikan ataupun mengintegrasikan ilmu sains ini yang kita lihat memberi kesan ataupun impak yang positif kepada masyarakat, khususnya kepada kita orang Islam. Begitulah di Syafiq banyak maksudnya apabila kita banyak belajar, kita banyak mengkaji, sebenarnya jurang yang kita rasa jauh itu, gap yang jauh itu dapat kita dekatkan, dan akhirnya pastinya yang mendapat manfaat adalah kita, khususnya orang Islam. Masya Allah, itu dia kan. Sungguh inspirasi apabila Ustaz sendiri menceritakan bagaimana kita hari ini sentiasa perlu merujuk juga dengan cendekiawan-cendekiawan Islam yang pernah berada di bidang sains, kan. Ibnu Sina dengan sains perubatan beliau, kan, dan ramai lagi cendekiawan-cendekiawan Islam yang menghasilkan
belum lagi cerita tentang ilmu matematik, teknologi, kan kejuruteraan. Masya-Allah. Kalau kita lihat bidang-bidang itu semuanya ada juga di dalam UTHM sendiri yang sentiasa mengeluarkan graduan-graduan yang berada di platform-platform teknologi ini. Dan kalau kita tak nak jauh sebenarnya, apabila setiap yang dikeluarkan produk UTHM ini, iaitu graduannya, pasti perlu dilibatkan dengan sains Islam supaya dia tidak akan jauh daripada landasan Islam yang mana diberikan sebanyak-banyaknya laluan tersebut, supaya kita faham ini adalah terapan dan juga panduan Islam. Baik, kita nak bincang lagi sebab soalan yang selepas ni saya kira kena dengan UTHM ni. Sebab UTHM sebuah institusi Malaysia Technical University Network, MTUN, okay, yang berfokuskan kepada TVET, dan kita nak tahu bagaimana bidang ini dapat diintegrasikan dengan Islam dalam kehidupan masyarakat. Nanti kita akan bincangkan selepas ni Ustaz. Okey, Ustaz kekal dekat talian, kita akan sambung lagi bicara kita, nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana buat anda yang berada di platform media kita di YouTube. Juga di situ anda boleh like, comment, share banyak-banyak untuk manfaat kita bersama-sama. Okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama Radio IKIM. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq Saleh masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Resolusi. Seperti biasa di Khamis tengah hari ini, kita nak teruskan lagi bincang-bincang kita menerusi perkongsian tetamu kita yang hadirnya, datangnya dari Universiti Tun Hussein On Malaysia. Daripada Johor ni kita terbangkan suara beliau kan, bersama-sama dengan tetamu kita, iaitu bersama dengan Ustaz Haji Mustafa Hayuddin Abdul Khalim. Okey, dan kita nak bawakan lagi Ustaz, bagaimana kita perlu memahami dari sudut tajuk kita integrasi ilmu Islam dan sains. Hari ini kita nak sama-sama menyelinap masuk ke dalam apa saja yang kita lakukan hari ini. Kalau kita belajar dengan kejuruteraan, orang kata biarlah kejuruteraan itu adanya ilmu Islam juga di situ kan. Kalau nak belajar tentang sains perubatan, biarlah dia menjadi seorang cendekiawan ilmu sains yang ada kaitan dengan Islam kan. Masya Allah, bagus dan juga lebih rapat dekat apabila semua ilmu ini dia akan dikaitkan dengan Islam dan bagaimana Islam itu yang datang dahulu memandu dan juga memberi panduan kepada kita. Dan bercakap tentang ilmu, kita faham UTHM memang sebuah institusi ilmu yang sentiasa menghasilkan graduan-graduan yang memberikan berada di pasaran tempatan kita untuk memberikan kerjaya di sana. Dan sebagai sebuah Malaysian Technical University Network atau MTUM, UTHM ni yang berfokuskan kepada TVET, bagaimana bidang ni dapat diintegrasikan dengan Islam dan kehidupan masyarakat. Ustaz, silakan. Terima kasih DJ Syafiq. DJ Syafiq memang tak asing lah kan dengan UTHM, dan DJ Syafiq memang ada produk juga dari UTHM. Alumni UTHM ni. Betul. Allah. 4 tahun juga ni dekat sana. DJ Syafiq cerita pun dah macam ustaz dah ni. Inilah yang kita lahirkan, integrasi antara ilmu sains dan Al-Quran. Allah. Jadi apa perlu kita bincangkan perkara ni Syafiq kan? Kita melihat kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang ke-84. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, setiap orang akan bertindak menurut keadaan masing-masing, iaitu mengikut kepakaran ataupun bakat yang ada padanya. Maka sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang mendapat jalan yang terlebih baik. Jadi maknanya kalau kita kaitkan dengan integrasi sains dan Al-Quran ataupun sains dan Islam ni, kita tak boleh lari juga daripada apa yang kita ceritakan berkaitan dengan TVET ini. Selari dengan MTUN, Universiti UTHM sebagai MTUN, Malaysian Technical University Network. Jadi kita lihat juga apa yang dimaksudkan dengan pendidikan dan latihan teknikal serta vocational TVET. Dia merupakan satu komponen penting dalam sistem pendidikan negara, dan ianya bertujuan untuk membangunkan pekerja mahir bagi sesebuah negara untuk menyumbang kepada satu pembangunan yang mampan. Dan sebenarnya dalam hal ni
nilai-nilai Islam boleh diintegrasikan ke dalam program TVET dengan kita menerapkan nilai-nilai etika Islam dalam kurikulum institusi pengajian tinggi seperti keadilan, kesamaan, kejujuran, tanggungjawab dan kerjasama dalam individu itu sendiri, dalam individu pelajar itu sendiri. Yang penting untuk keharmonian sosial dan kemakmuran ekonomi. Dan ini akan membantu kita menyemai nilai-nilai murni dalam diri pelajar dan juga memastikan mereka mempunyai kelengkapan yang baik dalam menghadapi cabaran masa depan. Cabaran tetap wujud, tapi kita juga kena faham apa tujuan integrasi ini diadakan. Jadi integrasi, kalau kita refer kepada kita kembali balik matlamat kerjasama ataupun pengislamisasi antara sains dan Al-Quran ini, sebenarnya dia banyak memberi makna kepada kita, terutama dari segi ilmu yang bermanfaat untuk menyelesaikan masalah kemaslahatan kehidupan manusia sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan integrasi ini juga dapat menunjukkan betapa besarnya sumbangan Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang semasa yang ada, yang kita cipta pada hari ini. Dan yang kedua, integrasi ilmu sains dan Islam ini ada usaha untuk kita nak menggabungkan ilmu-ilmu yang bersumber daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan akal manusia dalam satu kesatuan yang kita kata yang harmoni dan saling lengkap melengkapi antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, kita menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita memperluaskan skop ataupun bahan kajian agama Islam. Dan yang ketiga, kita memfokuskan kepada pertumbuhan kepribadian yang kita namakan sebagai ulul albab, dan kita juga mentadabbur beberapa ayat-ayat Al-Quran yang khusus berbicara berkaitan dengan sains. Di samping kita mengembangkan kurikulum pendidikan yang merapatkan jurang perbezaan antara Al-Quran dan sains. Jadi dekat sini kita dapati bahawa konsep ilmu dalam perspektif Al-Quran itu bukan semata-mata ia produk akal manusia, tetapi dia merupakan prinsip yang memiliki asal usul ataupun yang berpaksikan kepada kaedah ketuhanan. Berbanding dengan kita lihat dengan ilmu-ilmu tradisional yang dianuti oleh masyarakat sebelum ni, seperti kalau kita tengok Brahmanas di India, Taoisme di China, Hermetisme oleh masyarakat Mesir kuno, dan ilmu-ilmu falsafah daripada falsafah Plato ataupun Aristotle juga mereka memandang ilmu ini satu kesatuan yang utuh yang meliputi aspek spiritual. Dan perbezaan yang kita nampak di sini adalah kenyataan bahawa ayat-ayat Al-Quran tentang fenomena alam itu sebenarnya disandarkan kepada metodologi empiris dan bahasa ilmiah yang bersifat moden, sedangkan pada ilmu-ilmu tradisi timur itu mereka yang lebih kita lihat lebih holistik, tapi lebih kepada mistik yang mereka capai melalui proses yang dinamakan meditasi. Jadi dalam kita nak melihat apa peranan TVET ni, dia sebenarnya nak mengajar kita untuk memahami apa yang kita lakukan pada hari ini sebenarnya tak lari ataupun mestilah bersandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan hadis, bagaimana hadis yang saya baca di awal tadi. Dan tak dapat dinafikan, kita cerita tadi tujuan integrasi, dan dalam mengintegrasikan dua perkara ni, dia ada cabaran dia. Apa dia cabaran dia? Dalam mengintegrasikan cabaran Islam dengan TVET ni, salah satu ialah cabaran TVET, dan dari TVET telah dipamerkan sebagai pilihan terakhir oleh pelajar. Dan kemahiran yang dikenapasi dalam industri 4.0 ni belum ditangani oleh program TVET bagi memastikan pertumbuhan kapasiti belia yang bersedia ataupun yang ready untuk masuk ke dalam industri, dalam dunia industri pada hari ini. Dan kita lihat juga UNESCO juga sebuah pertubuhan antarabangsa
telah menyediakan akreditasi kebangsaan dalam pendidikan TVET. Yang kita harapkan dapat menyediakan peluang dan ruang kepada graduan kita. Dan kita dapat simpulkanlah dalam suasana yang agak sempit ini, yang terhad ini, kita dapati bahawa perkembangan integrasi ataupun islamisasi ilmu Al-Quran dan Sains ini kita katakan penting bagi melahirkan individu ataupun generasi yang berpotensi secara menyeluruh selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan dalam melahirkan individu yang berkualiti dan berpotensi serta seimbang dari segi aspek rohani, intelek, emosi dan jasmani. Dan perkembangan ini bukan sahaja berkembang di peringkat tinggi, malah kita katakan tadi integrasi ilmu sains ini turut dilaksanakan di peringkat rendah, iaitu di peringkat sekolah menengah dan rendah. Itu sahaja kesimpulan saya, DJ Syafiq. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin, insyaAllah. Kan Ustaz, kalau lihat di situ hari ini kita perlu terapkan lagi generasi muda kita, institusi pendidikan maupun di sekolah ataupun kolej-kolej seusia kecil, anak-anak kita perlu diberikan dengan ilmu yang sangat perlu supaya mereka dibekalkan dengan sumber-sumber yang tepat, yang sahih, yang juga mengikut lunas Islam, dan itu juga akan terus merealisasikan lagi perkembangan dakwah itu akan terus mekar dan lebih baik lagi apabila kita laksanakan apa sahaja kerja tugasan kita, pasti kita akan terus rujuk kepada sumber-sumber Al-Quran, nas-nas Al-Quran yang sentiasa membimbing kita, yang tidak akan lari, dan sambil itu membuktikan ilmu-ilmu yang kita belajar ini. Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini, saya kira sangat bermanfaat dan sama-sama kita ambil inspirasi supaya menjadi seorang insan yang sentiasa terus kuat kukuh, hati takwa apabila kita faham tentang isu ini, insyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. Moga kita dapat jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Okay, Ustaz, kirimkan salam kita kepada warga UTHM Johor. Rindu pula kita. InsyaAllah ada masa datang. Jumpa datang. Itulah teringat Parit Raja kan. Allahu Akbar, dengan makanan menu dia kat sana. Allahu Akbar. Saya kan teringat apa kalau betul. Saya teringat kalau UTHM ni, saya teringat library dia yang sangat besar tu. Wah, best. Betul. Itu menurut tanda kita. Ya betul, bila duduk kat sana saya teringat sebab library UTHM ni ada kenangan bila kita nak study week, minggu study week tu, semua pelajar-pelajar UTHM ni akan ke sana lah membuat segala latihan-latihan di kat sana. Kita baca balik kan nota-nota setelah kita belajar selama semester tersebut. Allah, teringat sungguh ni. Kena datang lagi tu. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa nanti kat UTHM Johor. Terima kasih Ustaz Haji Mustafa Hayuddin, merupakan pengarah Institut Ahli Sunnah wal Jamaah UTHM Johor. Moga kita dapat jumpa lagi Ustaz, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bola Bicara menerusi rancangan resolusi pada tengah hari ini. Dan untuk anda jangan ke mana-mana sebab banyak lagi perkongsian selepas ini, dan insyaAllah kita akan sama-sama dengarkan lagi, ikuti lagi rancangan resolusi di hari waktu yang sama, insyaAllah.